Ini bab menyimpan daging kurban. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah. Kata beliau, penduduk Ulu, orang-orang Ulu datang dengan ramai pada hari raya kurban. Pada hari raya kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simpanlah untuk 3 hari, maknanya setakat 3 hari sahaja. Wa tasaddaqu bima baqiya, dan bersedekahlah yang selebihnya, yang baki lagi itu kamu sedekahkan. Qalat, kata Aisyah, selepas itu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu orang-orang dapat mengambil manfaat, yakni banyak manfaat daripada binatang-binatang kurban mereka. Mereka boleh mencairkan lemuk, maksudnya, dan simpan, dan boleh membuat bekas-bekas minuman air, yakni dengan kulit dia tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya balik, wa ma dzak, ada apa-apanya? Gitulah. Wa ma dzak, apa-apanya kata gitu tu. Au kama qal, atau lebih kurang begitulah Nabi katanya. Mana dia, wa ma dzak, ataupun lain-lain seumpama itulah, lebih kurang begitu, au kama qal. Mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau telah melarang daripada menyimpan daging-daging kurban selepas 3 hari, mana lebih daripada 3 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya saya larang kamu itu kerana dafah, mana-mana orang-orang susah yang datang dengan ramai kepada kamu daripada luar, mana pada masa itu. Sekarang ni tidak begitu dah nampaknya. Fakulu, maka bolehlah kamu makan. Wa tasaddaqu, dan boleh bagi sedekahlah. Wa dakhiru, dan boleh simpanlah juga, maknanya lebih daripada 3 hari pun boleh simpan juga. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nubaisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami dahulu, yakni sebelum ini, melarang kamu daripada memakan daging-daging binatang kurban itu lebih daripada 3 hari, supaya senang kepada kamu lah, senang kepada kamu, supaya kamu dapat memberi kepada orang-orang lain yang memerlukan lah. Gitulah. Sekarang ni Allah SWT sudah pun bagi keluasan, kelegaan dan ataupun kesenangan kepada kamu, maka kamu boleh makanlah, boleh simpan juga. Wattajiru, dengan tak begitu. Sini wattajiru, kalau wattajiru mana berniagalah. Situ boleh mengelirukan, sedangkan daging kurban tu tak boleh nak buat berniaga, tak boleh nak jual, tak boleh nak apa, tak boleh. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan di sini berlaku tashif, yang sebenarnya wattajiru, mana tepat sebelum tak tu ada hamzah, rumah hamzah, wattajiru, maknanya cari pahala lah kamu. Kamu boleh cari pahala lah dengannya, jadi dengan memberi sedekah lah, dengan memberi sedekah.
itu makna wa'tajiru. Tapi kalau kita kata wattajiru, boleh juga sebenarnya tanpa kita mengatakan tashif, tidak berlaku apa-apa perubahan di situ. Tapi makna dia berniaga lah, makna berniaga dengan perniagaan akhirat, iaitu tapi banyak kena orang panggil takdir lah, kena takdir, kena ambil kira ada sesuatu yang dibuat, iaitu berniagalah dengan perniagaan akhirat. Perniagaan dunia tak boleh dengan apa ni, daging tu, gitu dulu. Lepas tu kita bicara kemudian lah. Alah, ketahuilah, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum dan menyebut Allah, yakni nama Allah, ingat kepada Allah. Babun fir rifqi bil dhabihah, ini bab tentang berlembut dengan binatang yang disembelih. Kita berlalu jaga adab dengan binatang yang disembelih. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Shaddad bin Aus, katanya dua perkara yang saya dengar kedua-duanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah kata? Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah memastikan adanya ihsan pada setiap perkara. Oleh itu, bila kamu membunuh, qataltum, membunuh, di sini gitu, di bawah tu dia ada tulis nombor 1 tu dalam nuskha Abu Daud yang lain ada tulis wa ahsinu idza qataltum. Dalam setengah-setengah riwayat hak lebih sedap lagi, tidak riwayat ni lah, riwayat lain, fa ahsinu idza qataltum fa ahsinu, gitu, ada tambahan tu. Selain daripada Muslim mengatakan fa ahsinu, jadi dia ni kata wa ahsinu, hak lebih moleknya fa ahsinu al-qitlah, ada tambahan itu. Maknanya idza qataltum fa ahsinul qitlah, gitu. Bila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ihsan mana dengan cara yang terbaiklah, cara baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Di sini dalam riwayat ni, dalam riwayat yang lain ada sebut fa ahsinudz dzibha, sesuai dengan hak sebelum tu qitlah, ni dzibha. Bila kamu menyembelih, maka elokkanlah sembelihan atau cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seseorang daripada kamu, maknanya yang nak menyembelih binatang itu, menajamkan syafratahu, mata pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah ia atau dia merehatkannya, menenangkan sembelihannya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hisham bin Zaid, katanya saya dengan Anas bin Malik masuk menemui Al-Hakam bin Ayyub. Al-Hakam bin Ayyub, tiba-tiba dia nampak ada beberapa orang anak muda ataupun budak-budak lelaki, qad nasabu dajajatan yarmunaha, mereka telah mengikat ikat. Nasabu tu macam pacak lah, pacak ngunjam, mana letak biar tetap gitu. Ayam maknanya ikat lah, berkah. Ayam untuk dijadikan sasaran panahan mereka. Maka Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
daripada diberkas binatang-binatang untuk dijadikan sasaran, untuk dijadikan sasaran pandangan. Babun fil musafiri yudhahi. Ini bab berkenaan dengan musafir, mana orang yang bermusafir mengorbankan binatang. Mana nak ayatnya boleh ke tidak? Bolehlah, berdasarkan hadis ni. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban atau mengorbankan binatang. Kalau kita kata berkorban, maksud salah terjemahan itu. Kalau kita kata mengorbankan, mana kita kena andaikan ada sesuatu lah yang disembelih tu, yang dikorbankan. Maknanya kita kena takdir maf'ul dia, maf'ul bih dia. Kita kena kata maf'ul bih dia tu mahdzuf, kena kata gitulah. Boleh belaka, tapi cara itulah begitulah. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, ya Thauban, wahai Thauban, aslih lana lahma hadhihi syah. Pisahlah, kalau kita bahasa Kelantan kan, pisahlah kambing ni, kiralah kambing ni untuk kita, pisah buat, masak dan sebagainya. Qala, kata Thauban, teruslah aku memberi makan kepadanya, yakni kepada Nabi, minha, daripada syat itu, kambing biri itu yang disembelih tu, sehinggalah kami sampai ke Madinah. Duduk beri makan tu. Sekat tu lah dulu kita tengok semula, tengok semula. Saat ni terjemuh sekali lagi, lepas tu kita tengok semula. Babu habsi luhumil adahi. Ini bab asal makna habs, maknanya menahan. Menahan daging-daging kurban. Itu asal makna dia. Tapi menahan di sini bukan makna menahan itu menahan lagu mana. Kalau benda hidup boleh tahan lah. Ni hak mati dah, kurban dah, daging dia. Di sini habs dengan makna iddikhar. Bab iddikhar luhumil adahi. Ini bab menyimpan. Sebab tu kita terjemah menyimpan tadi. Menyimpan daging binatang kurban. Menyimpan, bukan menahan. Asal makna habs itu menahan, tapi di sini bukan dengan makna menahan, makna asal dia, tapi dengan makna lain, iaitu dengan makna iddikhar. Menyimpan daging-daging kurban. Imam Abu Daud nak ceritanya, nak rayak kepada kita, boleh ke tidak? Ada buat tajuk ni sebenarnya macam tanya lah juga. Boleh ke tidak kita menyimpan daging-daging kurban? Jawabnya boleh. Tapi pernah, bila kita baca dalam hadis ni, kita boleh tahu pernah tak boleh simpan. Boleh pun sekat 3 hari ya. Lebih daripada 3 hari tak boleh simpan dah, sekat 3 hari. Pernah ada lagu tu. Tetapi larangan tak boleh simpan lebih daripada 3 hari itu sudah mansuh. Tidak terpakai lagi. Tidak terpakai lagi. Hak itulah yang kita terjemah tadi, tengok dalam hadis di bawah bab ni tu menunjukkan cerita itulah, ayat itulah. Iaitu pernah di suatu ketika dilarang sekat 3 hari je boleh simpan. Lebih daripada 3 hari tak boleh, kena bagi-bagi. Untuk keperluan 3 hari, sekat 3 hari boleh, lebih daripada tu tak boleh. Tetapi hak tak boleh tu sudah mansuh. Sekarang ni sampai kau kita ni, bahkan sebelum kita lah, selepas daripada hak diboleh tu, boleh teruslah, tidak dimansuhkan lagi. Sampai kau kita ni, kita boleh lah nak simpan selama mana pun. Nak simpan setahun, 2 tahun pula, main kurban pula, tahun depan pula. Ada lagi hak dulu boleh nak makan sendiri, kau nak kirim kau orang, kau nak hantar ke mana-mana, negeri kita ke luar negeri ke, ikutlah, boleh berlaku.
Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Bukan kata sembelih situ kena makan orang situ. Lain tak boleh wagi. Ada. Boleh wagi. Lepas tu kita boleh proses pula. Iddikhar tu dengan makna sipai. Sipai tu sipai lagu mana? Zaman dulu orang sipai ni dia ringkas saja. Bubuh apa ni orang kata garam. Biar masin tu kak dia payah bulat lah. Itu dengan cara kering. Dia panggil kering daging. Sebab itulah 3 hari selepas hari raya haji tu, yang ni hari yang ke-11, 12, 13, tu orang panggil ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Tasyriq tu makna dia hari kering daging. Tu tasyriq. Orang kering daging. Kering daging buat apa? Nak suruh boleh simpan lama, tak lama. Itu sebab orang panggil ayyamut tasyriq. Hari raya tu hari raya lah orang panggil. Hak 3 hari selepas tu berturut-turut. Hak tu orang panggil hari-hari tasyriq. Tasyriq tu apa maknanya? Tasyriq tu maknanya hari kering. Orang mengeringkan daging. Apa tujuan kering? Lagu tu ialah setakat tu lah. Bubuh garam kau ataupun bubuh apa dia orang panggil kunyit kau sikit, garam kunyit, lepas tu jemur. Setara tu ialah. Zaman kita ni maju, boleh simpan lebih lagi lama. Kalau hak negeri-negeri sejuk tu boleh simpan gitu lah, tak payah peti sejuk ke apa dah, tak lama. Tak payah bubuh garam pun, tak apa. Dedah gitu pun tidak jadi punah, tidak jadi bau daging dia tahan lama. Tapi kebanyakan negeri sepon negeri kita ni hak panas dia banyak punah, banyak bau. Kalau letak dalam peti tahan lama sepon tulah juga. Letak dalam peti tu ada peti kecil, ada peti besar, ada macam luah lah bangunan. Satu bangunan boleh tahan isi sejuk belakang. Boleh. Nak simpan lagu tu boleh juga. Ataupun nak simpan tu dalam bentuk proses, diproses. Proses daging tu buat sardin, kita kata. Sardin. Sardin apa dia? Sardin beri, sardin kambing, sardin lembu. Buat itulah dalam tin tu. Kita tinkan. Kita masukkan dalam tin simpan. Boleh juga. Lepas tu nak kira nak gimana? Boleh buat. Dah hak tu lah semolek-moleknya buat. Tapi banyak tahun dah saya duduk sebut. Orang tidak meluah lagi pakai. Katanya ada dah guna sikit-sikit cara lagu tu. Sebab saya berkoyak saja lah. Hak semoleknya buat lagu tu lah. Hak semoleknya buat lagu tu. Simpan tu dengan makna simpan untuk hantar. Kita ni lebih daripada cukup dah. Hantar kepada negara-negara Islam ataupun tidak Islam. Ada orang Islam yang susah, yang kebuluran, yang kelaparan, tak cukup makanan tu, giring dia. Giring tu dalam bentuk apa namanya sejuk beku. Lagu tu boleh juga. Boleh makan daging segar kita kata. Ataupun dengan cara kita buat gitu, boleh juga. Itulah sepatutnya dibuat gitu. Tapi kadang-kadang idea tu tak ada. Bila idea tak ada jadi rugilah jadi. Tak orang nak makan. Tak orang nak makan, tak habis nak makan. Terutamanya kalau di tanah haram gapo banyak benda lah. Tu jadi kau bazir pula. Kalau tidak tanah haram pun setengah-setengah negeri terutamanya, bayangkanlah sebab kita kata kalau mazhab Hanafi kata wajib. Wajib kena korban. Macam mana? Banyak benda. Kena korban. Dalam keadaan tu macam mana nak buat? Setengah-setengah tu hak tak boleh lah. Hak allergi dengan daging-daging tu. Setengah-setengah tu ada penyakit-penyakit tertentu tak boleh makan langsung. Panak kan? Hak moleknya buat gitulah. Tapi tidak ada satu pusat, satu badan ditubuhkan oleh kerajaan. Sepatutnya dia kena tubuh lah benda macam ni untuk menguruskan daging-daging tu. Lepas tu buat sport saya sebut saat itulah. Bubuh dalam peti lama, boleh tahan lama, ataupun buat tinkan sardin, kita kata buat sardin tu, kari ke gapo ke, kita buat lagu tu. Lepas tu kira lah kepada orang Islam mana-mana dengan cara buat lagu tu kan,
Jadi ada timbul rasa persaudaraan tu. Orang Islam di mana-mana susah, dia akan tengok ni mari mana Malaysia. Bagusnya orang Malaysia tak ada kena 100 pupu pun dengan kita. Tengok rupa lain, kecek lain, tak serupa. Tiba-tiba dia ingat kita. Itu baru nampak persaudaraan Islam sungguh. Cara nak boleh nampak persaudaraan Islam lagu mana? Lagu tu lah. Benda tu ada dah kadang-kadang, tapi kita tak pandai nak ngejah. Tak pandai nak buat lagu mana. Tak tahu benda apa boleh buat, benda apa tak boleh buat. Ni dah Nabi suruh dah, isyarat dah lah tu, benda ni akan jadi gitu. Dia kata boleh sipel. Sipel lagu mana? Sipel ni nak buat ke siapa? Sipel kan kita nak pakai semua. Orang lain tu lebih memerlukan daripada kita. Dia akan rasa besar hati, bangga. Tengok saudara dia boleh buat contoh kepada orang lain. Mu tidak Islam tak dapat macam benda macam ni. Aku orang Islam, cuba tengok duduk hujung dunia pun hatta lagi mari ingat kita. Cuba tengok. Lepas tu dia ada hubungan bila pergi Mekah jumpa. Itulah sebabnya suruh pergi Mekah gapo tu, semua bangsa, semua negeri pergi jumpa sini. Bila pergi jumpa biarlah tanya khabar dia lagu mana, gapo dia benda dia perlu, gapo dia kesusahan dia, gapo dia kita boleh tolong. Tu maksudnya sebenarnya. Satu muktamar kau kata agung umat Islam pergi jumpa situ sepatutnya. Tapi nak muka pergi dengan jahil belaka tu kan, nak kecek bahasa lain sepatut pun tak erti selain bahasa sendiri. Tak apalah, sekurang-kurangnya menyumbang benda tak boleh buat kan ni. Sebelah lembu boleh belaka, ada piti boleh lah. Cuba buat. Ini inisiatif tak ada. Kerajaan tak buat. Sepatutnya kena buat benda macam tu. Bila buat macam tu, buat dulu. Kalau negara tak boleh buat negeri dulu. Satu negeri dulu buat. Misalnya negeri Kelantan, buat mula-mula. Orang lain akan turut lah. Sikit-sikit dia akan turut. Kau faham tak apa? Ni tulis, ni daripada Kelantan ni, tulis situ. Umat Islam Kelantan dipikir dunia. Barulah nampak agama Islam ni agama dunia, antara bangsa, tidak kata kampung kita saja. Barulah nampak gitu. Tapi kita idea tu tak ada lah. Tak ada inisiatif. Sepatutnya kena buat gitulah, zaman sesuai dengan zaman kita ni. Mudah dah. Perhubungan ni nak pergi kapal terbang boleh, kirim kapal terbang, kapal laut boleh tahan nak buat pergi, tidak jadi masalah. Tidak akan punah tengah jalan. Sebab ada peti, ada gapo, semua kemudahan. Tu kan molek tu cara kalau buat gitu. Tapi tak ada siapa pun buat. Tak ada siapa pun buat. Hak rebah ada. Darah tinggi ke ataupun penyakit-penyakit bukan sebenarnya darah tinggi, tak tahulah. Setengah-setengah ke darah tinggi boleh, setengah-setengah darah tinggi tak boleh, rebah selalu situ. Sampai rebah mati nak makan daging, padahal tak boleh makan. Tak ada ke cara ni boleh bui ke orang lain? Bui ke orang lain baik lagi, hak boleh makan. Kita tu tak boleh makan sampai rebah ke diri. Sebab dia suruh. Tapi tak ada idea saat ni lah. Jadi kita mengharapkan semua pihak lah, terutamanya pihak kerajaan lah, kerajaan kita lah, sama ada peringkat negeri ataupun peringkat negara, dia kena fikir benda ni. Biar ada benda kita mendahului orang lain, ni dah kau orang semua, ni dah kau orang semua. Padahal Islam ni hak kita bersama, hak kita bersama. Jadi kita ni ke belakang semua, tak ada ke depan, tak ada orang nak tiru kita. Padahal benda tu jelas dah dalam hadis boleh. Dia isyarat dah, itu suruh tak apa sifat. Mana isyarat dah lah tu. Sifat maksudnya dengan apa cara lah, sesuai dengan zaman, sesuai dengan zaman. Apa yang kita boleh buat lagu mana, sepatutnya begitulah. Tak apalah. Riwayat ini riwayat daripada Amrah binti Abdul Rahman. Ini Amrah ni anak murid Sayyidatina Aisyah yang sangat rapat dengan dia. Sangat alim dia ni, walaupun perempuan ni sangat alim, dan banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Kemudian berkat hidup dia ni, anak-anak dia tu ramah pula, hebat-hebat belaka, jadi pemimpin, ketua, alim saja.
anak dia ni pula. Begitu cerita je. Dia kata, saya dengar Aisyah berkata. Dia dengar Aisyah berkata. Banyak riwayat dianya daripada Aisyah lah. Dia kata ramai orang-orang ulu pernah zaman Nabi dulu mari daripada ulu berakak mari bila raya haji, raya kurban, mari. Jadi mari itu perkataan dafa, dafa digunakan. Ini maknanya orang-orang yang berjalan dengan lesu, orang-orang yang mari dari jauh dan dalam keadaan kelesuan, itu dipanggil dafa bahasa Arab. Dia ada perkataan khusus, lesu, letih, laih kita kata. Mari tu jalan tu lakah tu tidak luah molek, lakah tu sepit apa, lakah tu sesepit tak erak, tak ada daya. Itu maksudnya. Kalau hak segam-gam mari lakah luah molek tu, dia tidak kata begitu, tidak guna perkataan ni. Guna perkataan ni mengisyaratkan kepada kedhaifan, kelesuan dan kelemahan mereka. Uzur, letih, lapar, jadi jalan pun tak gagah lah. Itu maksudnya. Di hadrata sini dalam kitab ni lah dia buat tu, hadrata tu tak terbuka, tak ni lah, tak panjang, kita ada titik dua tu, tak maftuhah. Dalam bahasa Arab dia panggil tak maftuhah gitu. Hak tu salah. Bukan gitu dari segi imlaknya, dari segi ejaannya bukan gitu. Dia kena sini tak marbutah. Tak marbutah mana tak bulat tu macam gitu, tapi ada titik dua di atas gitu sini. Sebab kalau hak ni dia jadi PA, hak tu hadrah tu jadi zaraf, dia jadi zaraf. Dan dia kena tak gitu. Hak lagu ni dia PA, PA untuk muannas. Dan itu salah kemudian bukan salah pengarang ni, bukan hadis asal tidak salah. Tu Imam Abu Daud ke ataupun penulis dia tidak salah cetak. Sebab orang-orang yang terlibat ni alim-alim, dia tahu benda tu cumanya cetak ni dia salah. Kalau cetak 5,000 salah situ. Cakap nak buat lagu mana? Gitu. Sebab tu dia kena ngaji. Kalau ngaji tu guru boleh raya sini salah, kena gini cara. Barulah kita tahu. Cuba kita tengok dalam syarat hadrata, dia tidak tegur lah masalah tak dia tu muka muka depan dia tu tidak lagu ni, depan dia tu tak marbutah. Hak dia sebutnya bi fathil ha wa dhammiha wa kasriha wa dad sakinah. Maknanya ha itu dibaca dengan fathah hadrata, dengan dhammah boleh hudrata, boleh juga dengan kasrah boleh hidrata, boleh berlaku. Dari segi hak tu boleh baca tiga, tetapi hak lebih fasihnya, hak lebih kemahnya dari segi bahasa hadrata, dengan ha tu bagi data, dan dot itu mati. Dia tak ayak pula pasal ta tu, sebab ta semasa dia tulis ni ta tu molek, bukan lagu ni. Bukan tak terbuka lagu ni. Dia tak tegur lah tu. Kalau tidak dia tegur dah. Kalau tidak dia kata dah dia silap ni. Ni tidak begitu. Jadi kesilapan ni berlaku. Kemudian hadrata di zaman Rasulullah. Hak lagu ni berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan orang hak mari ramai ni begitu keadaannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iddakhiru li thalathin wa tasaddaqu bima baqiya. Kamu simpanlah untuk 3 hari. Untuk 3. Kalau dia sebut sini, mengikut sini 3 saja. 3 gapo? Tak ya. Kamu simpanlah hingga 3 atau untuk 3. 3 gapo? Tak jelas. Kita kata 3 hari.
Boleh jadi orang kata pula 3 hari tu silap, hak sebenarnya 3 malam. Sebab apa? Memang betul lah, hak asalnya 3 malam, tapi orang Melayu dia kecek tak kira malam. Berapa hari dia mau duduk sana? Dia kata begitu. 4-5 hari juga. Dia kata, dia tidak tanya berapa malam dia mau duduk sana. Dia kata hari. Biasanya kita guna hari. Gitu. Tapi kalau Arab ni dia guna lebih banyak malam. Dia guna lebih banyak malam perkiraan dia tu, sebab hari ni bermula dengan malam. Bagi orang yang kira berdasarkan bulan, qamariyah, dia start dengan malam hari ni. Hari malam ni hak mana dulu orang kira? Malam dulu. Sebab apa? Malam kan jelas nampak bulan tu, jalan molek nampak dah. Jelas nampak. Matahari pun jatuh lindung. Tu start dengan hak tu lah. Dia start dengan malam. Sebab tu misalnya kita kata hari ni hari Selasa, malam Rabu, bukan malam Selasa. Ni malam ni kita mengajar ni malam Rabu. Sebab apa? Esok hari Rabu. Malam ni kira Rabu dah. Dia start dengan malam. Tu kalau kira berdasarkan qamar, bulan. Adapun kalau berdasarkan matahari dah, dia kira hari dulu. Jadi hari hak tu lebih utama perkiraan. Bahkan kalau nak kira dari segi halus lagi, dia kira AM, PM tu. Kalau AM tu start lepas pada pukul 12 malam. Tu baru start. Situ baru hari ya. Start hari. Padahal gelap lemak lagi. Kalau nak kira kan? Kalau nak kira hanya mengikut pembahagian dia tu. Tapi secara umumnya orang kira hari. Disebut hari. Berapa hari makan berapa hari ni benda ni nak boleh siap. Kita hari. Biasanya orang kita pun kecek gitu. Dia tidak kata makan berapa malam ni nak boleh siap. Sebab biasanya orang buat kerja ni tengah hari. Gitulah kira-kira. Tapi sini kalau nak kira hak sebenar, li thalathin, iddakhiru li thalathin. Simpanlah hingga. Boleh kita kata lam tu dengan makna hingga. Hingga 3 atau untuk 3. 3 ke apa? Tak jelas. Tadi kita terjemah hari tu. Kita terjemah tu berdasarkan pemahaman kita, penggunaan orang kita. Kalau nak kira hak sebenar 3 malam, apa kita nak tahu mana pula hari ke malam sini? Tak payah. Kalau bahasa Melayu susah. Kalau kita kata simpanlah untuk 3 ke apa? Tak boleh nak teka. 3 hari pun boleh juga. 3 malam pun boleh juga. 3 bulan pun boleh juga. 3 minggu pun boleh juga. 3 ke apa dia? Untuk 3 orang kau ke apa? Dia payah kalau bahasa Arab ni dia kemah. Sebut 3 saja boleh faham dah. 3 tu 3 ke apa? 3 malam. Tahu mana pula? Sebab tu dia kena mengaji tu. Kalau orang mengaji ilmu alat ke apa, kemah ilmu alat, selesai masalah. Kalau orang tak mengaji ilmu alat, susah lah. Sebab begini, ni orang panggil isim adat. Setiap adat dia ada ma'dud, nama bilangan. 1, 2, 3 tu nama bilangan. Bilangan ni dia mesti ada benda yang dibilang. Kalau sebuah ke dia? Sebuah masjid. Masjid tu lah yang dibilang je. Sebuah rumah misalnya. Sebuah kereta misalnya. Kereta tu ma'dud orang panggil, yang dibilang. 2 buah kereta, 3 buah kereta dan sebagainya. Dia bahasa Arab ni, tapi dia ada tempat hak dia kemah, ada tempat dia susah. Memang susah. Antara hak susah dalam bahasa Arab ni bab bilangan. Bab bilangan paling susah. Kalau orang boleh lepas hak tu memang dia bisa. Kebanyakannya orang-orang luar kalau belajar bahasa Arab dia pening situ. Bab bilangan. Sebab dia berubah-ubah. Dia tidak tetap. Kalau kita senang je. Sebab tu orang belajar bahasa Melayu metah boleh. Belajar bahasa ni payah. Sebab apa kena kalau gini, kalau gini. Dalam keadaan bilangan daripada sini sampai ke sini gini pula. Daripada sini sampai sini lagu lain pula. Tukar je. Banyak perkara. Jadi macam di sini dia sebut thalathin. Dia tidak sebut thalathatin. Cuba tengok. Nabi guna ni.
Maknanya Nabi dia guna bahasa tu tepat. Sebab tu kemah. Kemah bahasa tu. Kalau sehingga ulama-ulama hadis boleh kenal, kalau bahasa tak kena, ni bukan Nabi kecek lagu ni. Tak kena ni. Dari segi nahwu misalnya. Dia boleh kata lah. Ni tidak. Kalau Nabi bukan lagu tu. Kalau macam ni tepat. Betul. Dia salasatun, tiga belakang makna. Kedua-dua makna tiga. Tapi kalau salasin digunakan untuk ma'dud yang mu'annas. Ni salasin dia apa ni, isim adat ni muzakkar. Maknanya ma'dud dia mesti kena mu'annas. Tak boleh isim adat muzakkar, ma'dud pun muzakkar. Tak boleh lagu tu. Kecuali adalah bilangan-bilangan tertentu bolehlah. Tapi kalau hak ni tak boleh. Adat tu pula ada berapa bahagian pula, banyak pula. Pecah dia situnya pula. Jadi kalau sini ma'dud dia tu maknanya yang dibilang tu mu'annas. Sebab itulah adat dia muzakkar. Sebab itulah adat dia muzakkar. Kalau adat dia tu mu'annas, ma'dud dia kena muzakkar. Dia kena terbalik. Dia ada tina jata pula dah perkataan ni. Kalau kita tak ada tina jata, air tina jata apa air? Dah. Langit bumi tak ada tina jata kita. Tapi Arab dah. Dia kira tina jata. Bila kira tina jata, kalau kita kira tina, kena jagalah. Hak berkait dengan tina. Hak tu dia payah tu. Kita kata, apa yang payah-payah kita semua? Nyusah. Apa payah? Ada. Dari segi hikmat tu, pilih Quran di bahasa Arab, apa payah tu, orang tak mudahlah nak tiru. Kalau tidak, mudahlah tiru. Dia nak setara mana bisa buat. Kita nak buat sebuah Quran satu surah pun tak boleh. Akan ada selalu orang yang komen, ni gini. Payah nak buat tu. Nak buat tu kena dari segi tata bahasanya, dari segi maknanya tinggi, luah pula makna dia. Tak boleh, lemah situ. Sebab apa? Ini salah satu perkara yang menyebabkan orang jadi lemah, tak mampu. Ahli bahasa Arab sendiri pun tak erti. Padahal dia kemah dah. Dia kemah dah pun tak erti. Dia mengaku, apa dia lah mengaku tak lagi. Apabila mari mengadap dengan ni. Jadi salasi layalin. Ma'dud dia tu layalin. Layalin jamak kepada lailah. Lailah itu muannas. Bila muannas mufrad dia, jamak dia pun muannas juga. Salasi layalin. Bukan salasi ayamin, salah. Kalau ayamin, salasati ayamin. Dia kena kata salasati. Dia tak boleh kata salasi. Sebab tu kita kata hak sebenarnya sini malam. Bukan hari. Bukan 3 hari, 3 malam ni. Tahu mana? Sebab ma'dud dia tu mesti kena mu'annas. Sebab ni adat dia muzakkar. Salasi layalin, 3 malam. Bukan salasi ayamin, salah. Ayamin tu baru hari, 3 hari. Kalau ayamin dia kena kata salasati ayamin. Sebab ayamin jamak yaum. Yaum itu muzakkar. Yaumun, yauman, ayyam. Itu muzakkar. Cuba tengok apa ayat tu. Cuba tengok dalam Quran. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Cuba tengok dalam Quran. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Tuhan lepaskan angin yang kencang itu kepada mereka 7 malam. Sab'a, dia tidak kata sab'ata. Sab'a layalin, sebab layal. Wa thamaniyata, bukan thamaniyah, thamaniyata ayyamin. Cuba tengok dalam Quran, bahasa tepat. Jadi orang guna dia tengok situ tu benda. Jadi kalau layal kena muzakkar salasi. Jadi 7 malam 8 hari turut-turut Tuhan lepas angin itu tak berhenti, habis berselerak, rumah berterbangan, kena. Itu ceritanya dalam ayat tu. Jadi nak ayatnya, cuba tengok ayat tu dia guna sab'a layal, thamaniyata ayyam. Sini pun lagu tu
3 malam. Apa yang terjemah 3 hari? Kita orang kita tidak kecek malam gitu. Gapo-gapo kira-kira kita kira hari. Nak duduk di hotel tu untuk berapa hari? Dia mau nak duduk sini untuk berapa hari? Dia kata gitu. Dia tulis. Hak tulis tu dalam boran. Hari. Dia tidak tulis malam. Tu bahasa kita. Tapi bila kita baca hak Arab ni kena faham. Nak terjemah lagu tu pun kena faham dulu. Hak ni sebenarnya hari ke malam? Malam sini. Benda tu lah benda yang payah. Bila kita nak terjemah, nak gapo pun kena melera banyak perkara. Dari segi bahasa kita gini. Kalau kita terjemah gini tak sedap. Kalau kita tak sesuai dengan bahasa, kalau kita terjemah gini baru sedap, baru betul. Tapi kita kena tahu hak sebenar aku bahasa dia tu gapo dia. Itu masalah bahasa ni, dia benda lagu tu lah. Orang-orang yang mahir menterjemah tu dia kena melera kedua-dua bahasa. Jadi simpanlah hingga 3 malam asal dia 3 malam. Tapi biasanya orang kita kecek malam hari serupa lah, kita kata 3 hari biasanya. Orang tidak guna malam begitu. Untuk 3 hari ataupun hingga 3 hari saja boleh simpan. Selepas pada tu tak boleh, kena bui kat orang, kena bui sedekah hak lebih lagi daripada tu. Bui sedekah lepas pada cukup 3 hari kau, atau sebelum sampai 3 hari lagi kita sudah agak dah ni lebih daripada keperluan 3 hari kita. Jadi hak selebih tu bui lalu boleh. Tidak kata nanti 3 hari dulu baru bui. Dah hari mula-mula tu boleh bui dah, sekiranya kita sudah agak dah ni lebih daripada keperluan 3 hari kita. Jadi boleh bui selalu. Itu maksud dia sini. Qalat, kata Aisyah, selepas tu, mana lepas tahun tu, tahun lain pula. Orang katalah kepada Rasulullah bila nak mengadap hari raya Korban pula tu, wahai Rasulullah, dulu banyak kita boleh ambil munafaat lah daripada binatang-binatang korban ni, tapi dah tak ada muka sekerat kira-kira 3 hari dah Nabi buinya. Jadi tak ada banyak perkara lah. Kalau dulu kita boleh lemak wadah kita mana lemak tu kita boleh cairkan. Bila kita cairkan, kita simpan. Simpan tu buat lauk. Jadi orang Arab zaman dulu ringkas sangat hidup dia. Lauk dia ni tu ya. Kalau kita tak lalu nak makan, kita tak biasa mewah ni. Cobek kita kata apa? Lemak cair lah. Lemak tu kan, lemak bila kita panas tu jadi cair. Cair ni simpan tu jadi lauk dia lah. Makan dengan roti, cicah dengan tu. Ambil keping tu nak makan. Lepas tu ambil buah kemur, buat lauk dia. Gitu je lauk dia, reka-reka. Zaman Nabi dulu. Tidak seperti zaman kita ni. Kalau ada lagi-lagi pun panggil bakar gitu je lah. Mudah-mudah gitu. Kita ni lagu lain sedap benar lah ke. Macam-macam rasa tu, dia tak ada rasa. Gitu je. Reka sungguh hidup. Lepas tu bekas-bekas dia tu kita boleh kulit dia tu kita boleh ambil, buat bekas-bekas minuman. Setara tu je bekas-bekas dia. Tidak seperti kita ni import benar. Derek dalam mari tu macam-macam jenis. Pesingnya, comelnya, gelas pinggan, cawannya, berapa set ada. Kita lain. Dia ni lagu tu je, reka. Jadi cawan dia tu daripada kulit binatang. Buat tu gitu. Tapi hak tu pun tak boleh buat. Apanya Rasulullah kata yang sebut tu apa? Dia betul pun kata au kama qal. Perawi ni dia tidak pasti Nabi kata ni wa ma dzaka. Dia tak pasti hak tu perkataan tu Nabi kata begitu ke lain perkataan, tapi maksud dia lebih kurang. Bila dia tidak pasti adab dari segi meriwayatkan hadis, dia kena kata au kama qala, atau seperti itu Nabi kata.
Mana atau lebih kurang begitulah hak Nabi kata. Mafhum dia tu, maksud dia tu lebih kurang gitulah. Boleh jadi lafaz dia kalau lain pun, tapi maksud dia gitulah. Kita kata gitulah. Ini au kama qal. Ini termasuk dalam adab. Ada riwayat. Riwayat ni ada dua. Satu ada, satu lagi tahammul. Adab menyampaikan riwayat. Adab riwayat. Adab tahammul riwayat. Adab menerima riwayat. Dia ada adab berlaku. Sebab tu dia ada keberkatan ke apa, ada semua pasal adab tadi tu jaga. Selain daripada tu, takut jadi berdusta pula. Kemah dia kata wa ma dzaka, lepas tu tak kata au kama qal. Padahal tak pasti lagi Nabi kata, takut masuk dalam berdusta tu. Jadi berdusta atas nama Nabi ni berat. Jadi tak usah kita masuk dalam hak tu, takut jadi tepah neraka untuk diri sendiri, tak ada pasal. Maka disebut begitu au kama qala. Sama ada di tengah begitu kalau untuk perkataan-perkataan tertentu, atau kalau hadis tu secara keseluruhannya kita tidak pasti di mana-mana bahagian, mana-mana akhir sekali kita kata, selepas kita baca semua hadis tu, kita kata au kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau macam ni tengah, sebab apa? Hak dia syaknya, hak dia tidak apa pastinya. Wa ma dzaka tu saja, bukan hak lain. Hak tu saja. Sebab mungkin Nabi kata mas-sabab alladhi hamalakum ala qawlikum hadha. Misalnya kita boleh kita kata, tapi panjanglah. Masya'nukum. Misalnya boleh jadi Nabi kata begitu. Yang makna lebih kurang dia tu sama. Makna dia tu dia tidak pasti. Qala atau kama qala. Qalu, mereka pun kata, wahai Rasulullah, engkau telah melarang daripada imsak. Tadi dia guna habs, dia guna juga iddikhar, dia guna juga imsak. Imsak ni menahan. Menahan juga. Sini makna simpan lah, simpan. Engkau telah melarang daripada menyimpan daging-daging kurban selepas daripada 3 pula. Sebab tadi 3 malam asalnya, mengikut asal. Tapi kita dalam bahasa Melayu ni orang guna hari. Kita kata 3 hari, tak jadi masalah, tak apa. Berubah benda-benda lagu tu tak apa, asalkan kita kena tahu hak asal dia tu lagu mana. Maka Rasulullah, bila sahabat-sahabat kata gitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, rayaklah sebab dia. Sebab dia larang dulu tu apa? Ada sebab, bukan tak ada sebab. Jadi di sini menunjukkan hukum agama ni ada kalanya dia berkait dengan sebab. Bila ada sebab tu, adalah pula. Bila tak ada sebab tu, tak adalah. Arahan tu, perintah kau gapo kau, dia berkait dengan sebab. Banyaknya berkait dengan sebab. Jadi kita sendiri tahulah sebab tu ada ke tidak. Dia kata sebenarnya, sebab itu indama, sebenarnya saya larang kamu tu dengan sebab orang-orang mari daripada luar, ramai-ramai mari daripada ulu-ulu tu, orang mari dengan letih, dengan laih, dengan dhaifnya mari kepada kamu. Sebab tu adalah ni kita sebenarnya tak apalah kalau lagu tu, tak payah sifat lah. Nabi kata makanlah, nak wis sedekah tu bui, wadakhiru, dan simpanlah. Sini start, simpanlah. Maknanya hak dia larang dulu memang sungguh, tapi itu sudah mansuh. Larangan itu tidak perlu dipakai sampai bila-bila, hanya untuk sementara waktu sahaja. Dan mungkin kalau kita kata istilah mansuh ni, mansuh lagu mana? Istilah mansuh untuk sementara kau dengan makna digantung hukum. Kalau keadaan itu berlaku semula, boleh pakai pula. Boleh pula. Mana yang ketua rumah kau atau ketua masyarakat pun dia kata tak salah, sekarang 3 hari sudah lah, lepas tu beri. Boleh juga lagu tu. Itu bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan.
Jadi Nabi SAW kata makanlah, sedekahlah, nak simpan sebanyak mana pun ikut kamu suka lah, walaupun lebih daripada 3 hari pun tak apa. Cuba tengok kalau bawah dalam kitab kita dia ada sebut qala Syaukani, dia petik ambil daripada Syaukani, qauluhu innama nahitukum min ajli daffah. Dia kata sini dalam hadis ini jelas menunjukkan mansukhnya hukum haram memakan daging-daging kurban selepas daripada 3 hari itu sudah mansukh. Jelas itu. Dan tak boleh simpan ke apa tu, mansukh berlaku. Wa ilaihi dhahaba al-jamahir. Inilah jumhur ulama pegang dengan ni lah. Dari kalangan ulama-ulama negeri mana-mana pun, dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang sesudah mereka pun kata lagu itulah. Wa hakan Nawawi, tapi Imam Nawawi ada sebut nukilan lah daripada Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa mereka berdua ni berpendapat haram imsak daging kurban ini selepas 3 hari. Makna mereka berdua ni masih duduk kata lepas pada 3 hari tak boleh, sekat 3 hari dah. Itu Imam Nawawi nukilkan. Wa inna hukm at-tahrim baqin, hukum haram dia tu tetap kekal, tidak mansuh. Kata demo ni. Bahkan Al-Hazimi di dalam kitab I'tibar dia, nama kitab dia Al-I'tibar, menukilkan daripada Ali, Zubair, Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar, juga mana beberapa orang lagi mengatakan tidak masuk sekat 3 hari itu je. Dia mengatakan wala'allahum lam ya'lamu bin nasikh, boleh jadi mereka ni tak tahu tentang hadis hak memansuhkan hak. Dia kata boleh jadi, maknanya sahabat-sahabat pun mengikut para ulama, mereka berpendapat tidak semesti mereka tahu, sahabat ni tahu belakang. Boleh jadi ada juga hadis hak dia tak tahu. Hak dia tak tahu. Misalnya hak ni, sahabat-sahabat ni, ulama-ulama kata boleh jadilah sahabat-sahabat tertentu hak kata tetap haram, tak boleh sekat 3 hari saja boleh simpan daging kurban tu. Boleh jadi dia tidak tahu hadis ni. Dia andaikan begitulah. Sebabnya tak pernah sabarlah kalau tahu tiba-tiba duduk kata begitu lagi. Tak pernah sabar. Faman alima hujjatun ala man lam ya'lam. Orang hak tahu tentu lebih lagi lah daripada orang hak tak tahu. Lepas tu macam-macam lagi. Ada pula yang kata wajib kena makan daging kurban tu. Kalau kita sembelih, kita kurban binatang kita tu kena makan, wajib. Ni dia macam-macam pendapat ni lah. Ada yang kata sebab apa dia faham daripada kulu, makanlah kamu, itu sirah amar, dia panggil perintah. Bila perintah, makna asal dianya ialah wajib. Dia kata ini menunjukkan wajib makan sikit tak apa dah, asal kemakan wajib. Imam Nawawi menukilkan daripada sesetengah salaf yang berpendapat kena makan tu, kata wajib tu. An ba'd as-salaf wa Abi Tayyib bin Salamah, ni antara anak buah Imam Syafi'i lah, dia kata wajib juga. Dia kata antara alasan dia kata sebab Nabi guna kulu tu. Selain daripada tu, kalau kita perhati dalam Quran pun Allah SWT guna lagu tu juga, kulu juga, dengan makna perintah. Perintah tu asal maknanya wajib. Misalnya fakulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir, misalnya al-ba'is wal mu'tar misalnya. Jadi ada sebut kulu di situ, serupa juga dengan hadis ni. Tetapi jumhur ulama, tapi itu pendapat yang tidak ramai lah, seorang dua je ada kata lagu tu. Selama ramai orang Islam ni
daripada dulu tak ada berjuta-juta siapa koloni ni tak ada berpendapat begitu, tapi ada seorang dua. Seorang dua ada tu pasal dia orang besar juga, jadi disebut jugalah dalam kitab-kitab ni. Tapi kalau mengikut jumhur ulama nya dak. Jumhur ulama pakai larangan di sini dengan makna nadb, dengan makna sunat, paling tinggi sunat saja. Paling tingginya sunat saja. Sebab apa? Mereka faham bila perintah datang selepas larang, mengikut kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqhnya, perintah datang selepas larang, ia memberi makna harus saja. Itu asalnya. Kita nak angkat daripada harus tu nak kata sunat, kena ada dalil lain pula. Adalah dalil lain, misalnya Nabi kata ni sini Tuhan suruh, tapi suruh itu dia tidak pergi kepada mana wajib, dia pergi kepada sunat yang paling tinggi. Sebab itu jumhur ulama mengatakan sunat. Itu dia. Apa ni? Misalnya uhillat lakum bahimatul an'am, dalam ayat tu selepas ni diharamkan wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, selagi kamu berada dalam keadaan ihram kamu diharamkan berburu. Haram mana lagi lah. Lepas tu tiba-tiba di permulaan surah Al-Ma'idah itu uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kamu binatang-binatang ternakan, dihalalkan kepada kamu, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat tu, makna buru pun boleh juga. Makna selepas daripada kita selesai berihram, kita buka ihram, kita boleh berburu. Jadi boleh selepas larang. Dia memberi makna harus saja, bukan makna wajib. Nak kata sunat pun tidak juga. Siapa dia kata sunat? Lepas pada mana-mana pergi ihram tu balik kena wajib, kena buru lagi lah, tak ada wajib tu. Sunat pun tak ada, paling tinggi harus. Sebab situ itu mengikut kaedah ulama usul fiqh, dia kata gitulah, paling tinggi sunat. Kalau nak kira semata-mata bertukar tu, dia memberi makna harus saja. Dulu larang, lepas tu suruh, memberi makna harus saja. Kalau nak lebih, nak angkat naik daripada harus, dia kena ada dalil lain. Dia kena ada dalil lain. Macam hak ni ada dalil lain lah. Hak berburu tu tak ada lagu tu. Sekadar harus sajalah, boleh gitu. Tidak kata cara bergomong pula kena pergi buru pula. Buru binatang darat lah. Kalau binatang binatang laut tu memang tak apa. Duk tengah pakai ihram pun tak apa. Sebab apa pula? Sebab ada dalam Quran. Uhilla lakum saydul bahri. Saydul bahri. Jadi halalkan kepada kamu perburuan laut. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dalam ayat tu kata, dah Tuhan kata begitu, tak ada sama dia nak lawan dah. Bila ada ayat terang, tak ada sama dia nak lawan. Sebab tu semua kata kalau perburuan laut, mana bila kita pakai ihram tu gijal dalam kolam, tak ada apa, tak ada kena bayar kafarah, bayar fidyah gapo. Muka boleh, Tuhan kata boleh. Hak kena bayar kafarah ni kalau hak darat, kalau perburuan darat. Perburuan darat kau ataupun hak jenis boleh terbang kau, tak boleh lah. Burung kau gapo tak boleh. Tapi kalau hak dalam air tak apa. Sebab ada ayat. Tapi hak haram, hak binatang darat ni jelas ada juga ayat. Lepas pada tu ayat tu membolehkan pula. Membolehkan pula. Bila membolehkan pula tu, suruh pula tu, makna apa? Dia makna harus saja, boleh saja, bukan memberi makna wajib. Macam sini dia sunat saja dan harus liwurudiha ba'dal hazri, sebab perintah ini datang selepas daripada larang. Itu kaedah dia kalau kita sebut tadi. Wa huwa 'inda jama'atin lil ibahah, mengikut sekumpulan ulama, sekumpulan besar ulama, dia kata menunjukkan harus saja, harus saja, bukan wajib. Imam Nawawi ada sebut pendapat jumhur ulama mengatakan amar di sini memberi makna wajib, tapi perbincangan tentangnya itu
dia adalah kitab besar-besar lah. Suku kita lain pula lah. Bahas pula situ. Walau bagaimanapun bicara panjang lah situ. Tak apalah. Lepas tu boleh makan kepada orang miskin, boleh sedekah, dan sifat boleh. Lepas tu nak sebanyak mana, ada khilaf juga. Sebanyak mana, 1/3 kita makan sendiri. Itu kebanyakan ulama kata gitulah. Setengah-setengah ulama kata tak, lebih pun boleh, tak apa. Asalkan bui ke orang lain. Kita nak makan banyak pun tak apa. Terutamanya dalam mazhab Syafi'i, dia terbuka sikit dalam masalah ni. Tak apa, asalkan ada nama bui makan, asalkan ada nama bui sedekah, ada dah cukup. Kalau kita memerlukan banyak lah. Kalau kita memerlukan sedikit lah pada 1/3 kau molek lagi bui kat orang. Kalau kita cukup dah. Kalau kita tak cukup, katakanlah keluarga ramai, tidaklah syarat siapa jadi berdosa, siapa tak boleh pahala kurban tu kalau kurang daripada 1/3 dah. Kurang dia kena bui 2/3, bui 1/3 pun tak apa, asal bui. Kurang lagi pada tu pun tak apa, asal bui. Tapi setengah-setengah ulama memang kata sekat 1/3 ya kita boleh makan. Benda ni ada khilaf lagi. Nak rayak je tu je, benda ada khilaf lagi. Lepas tu dia kata sini, wa adnal kamal, hak paling moleknya ayyakula thuluth, makan 1/3, dan wa yatasaddaqa bithuluth, boleh sedekah 1/3. Dalam satu pendapat pula boleh makan separuh, boleh sedekah separuh, boleh berlaku. Ada juga pendapat yang mengatakan tak wajib sedekah sikit pun. Pula ada juga kata lagu tu. Mana ini terpulang terpulang kepada kita, tapi waktu kurang molek lah. Kurang molek. Lepas tu dia sebut dalam syarah ni diambil dalam kitab Bada'i'us Sada'i' fi tartib syara'i'. Kitab ni sangat comel dalam mazhab Hanafi, tapi dah besar, 7 jilid. Kitab ni dia sebut comel. Dia kata hak selepas sembelih ni, hak moleknya kepada orang yang sembelih tu lah, orang yang berkorban tu, dia kena makan sikit, kata dia, binatang kurban dia tu. Pasal apa? Firman Allah, fakulu minha, kamu makanlah sikit daripada binatang yang dikorban itu. Sebab apa? Sebab dia pun tetamu Allah juga. Hari raya tu dia dalam hadis sebut kita ni jadi tetamu Allah. Jadi dia tu pun tetamu juga pada hari-hari tu, serupa dengan orang lain juga. Jadi dia boleh makanlah sebagai hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia pun boleh makan juga. Rekah ceritanya, kata dia, berhubung dengan binatang yang disembelih ni lah, binatang yang dikurbankan ini ada 3 jenis, kata dia. Tu comel dia tu. Dalam kitab tu dia ada sebut perkara ni. Satunya, sejenisnya, iaitu tuan dia tu boleh makan dengan ijma' lah. Semua kata boleh makan. Jenis-jenis sembelih binatang ni dia ada 3 jenis. Ada 3 kategori lah, 3 jenis. Satu tu semua ulama kata, ijma' kata boleh makan. Satu lagi ijma' kata tak boleh makan. Dan satu lagi khilaf. Satu lagi khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi hak yang pertama tu, hak semua ulama kata, ijma' kata boleh makan, iaitu binatang kurban, al-udhiyah. Fal awal damul udhiyah. Damul udhiyah mana binatang yang hak kita kurban tu. Hak tu semua ulama kata tuan dia tu, hak jum kurban tu lah, boleh makan. Ijma'. Naflan kana aw wajiban, sama ada hak sunat ke ataupun hak wajib. Manzuran kana aw wajiban mubtada'an, sama ada hak dinazar ke ataupun wajib, hak daripada asal lagi. Ini kalau mengikut mazhab Hanafi ni, mazhab Hanafi ni memang dia wajib lah asalnya kepada orang yang hak senang tu. Yang kedua, damul ihsar wa jazaa'us sayd wa damul kaffarat al-wajibah
bisababil jinayah 'ala al-ihram. Iaitu damul ihsan. Damul ihsan ni binatang yang dikorbankan kerana seseorang itu tak boleh pergi menyempurnakan ibadat haji atau umrah dia. Dia hanya ada binatang bawa. Jadi dia berhenti sekat mana? Sekat mana dia tak lagi? Situ, kena korban situ. Sembelih situlah. Orang panggil damul hadyi. Hak ni ijma' ulama, tak boleh makan. Tu dia tu. Tu dia. Hak jual sembelih tu tak boleh makan. Wa jazaa'us sayd, begitu juga kalau kita ni salah lah pada masa ihram tu berburu ataupun menangkap binatang ke apa, ataupun kita kena bayar kafarah ke apa dalam bentuk kena kurbankan binatang, maka itu tak boleh makan. Tu dia tak boleh makan sikit pun. Misalnya kerana pelanggaran yang pakai pakai yang berjahit ke ataupun cukur kepala ke, sepatutnya tak dicukur lagi, cukur kepala. Jadi kena bayar kafarah lah. Jadi kafarah tu kalau dalam bentuk kena kurbankan binatang tu dia tak boleh makan. Ijma' ulama mazhab mana pun. Lagu tu. Dan dam an-nadhr bidzabhi. Seseorang tu bernazar untuk menyembelih binatang. Itu dia. Yang ketiga damul mut'ah wal qiran, iaitu binatang yang dikorbankan kerana seseorang tu buat haji tamattu ataupun haji qiran. Binatang tu ada khilaf. Ada yang kata boleh tu dia makan, ada yang kata tak boleh. Dia ada 3 jenis. Damul mut'ah wal qiran fa indana yu'kalu. Bagi kita orang Hanafi kata boleh makan. Wa inda Syafi'i la yu'kalu. Syafi'i kata tak boleh makan. Itu ada khilaf. Kalau hak lagu saat ni, dia kalau haji tu haji ifrat, hak tu sajalah. Hak tidak kena bayar damnya, kita panggil bayar dam. Dam tu darah. Bayar darah apa maknanya? Mana kurban lah. Tak bayar pun kita ada binatang kita sendiri. Tak ada bayar-bayar, sembelih. Tu sembelih. Tapi bahasa kita ni, dia panggil bayar dam. Nak dia kata begitu. Bayar darah. Bukan bayar darah, maknanya kita kena kurbankan binatang tu. Kena beli, sembelih lah. Kerana kita telah membuat apa-apa kesalahan tadi. Ataupun tak ada buat apa-apa kesalahan. Daripada awal lagi kita ni niat buat haji tamattu ataupun haji qiran. Sebab ayat baru ni lah. Gapo dia haji tamattu, gapo dia haji qiran tu ayat dah. Tak perlu ulang lah. Jadi bila begitu dia kena sembelih binatang. Jadi sembelih binatang yang disembelih tu dia boleh makan ke tidak? Khilaf. Waktu tu. Khilaf. Kemudian dia kata binatang yang boleh dimakan selepas kita sembelih tu, kerana tadi tu lah, tidak wajib pula kita bersedekah selepas daripada sembelih. Hak mana boleh makan? Hak mana boleh makan tu tak wajib kita sedekah. Tu dia. Idh law wajaba alaihi at-tasadduq lama jaza lahu an ya'kula minhu. Kalau dah wajib beri sedekah, tentu tak boleh dah dia makan. Gitu kaedah dia. Tentu tak boleh dah dia makan. Itu makna hak wajib kena beri sedekah tu. Hak dia tak boleh makan. Kalau hak mana kata dia boleh makan tu, maknanya tidak wajib sedekah. Beri sedekah tu sunat je. Bukan wajib, sunat. Gitulah. Lepas tu panjang lagi lah perbahasan dia tu, panjang lagi. Tak apalah. Kita seterusnya dalam hadis Nubaisyah tu nama bunyi macam orang Tina, bukan orang Tina, orang lelaki tu. Nubaisyah tu nama sahabat tu, Nubaisyah, bukan perempuan, tapi dia ni lelaki. Sebab tu dia kata an Nubaisyah qala. Kalau perempuan qalat dah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu kami larang makan daging itu selebih daripada 3 hari. Supaya apa? Supaya dapat orang-orang yang susah dia dapat makan berpuas hatilah. Dalam ni dah senang belakang susah, dulu tu pun senang dah, tak apalah makan. Sipai pun boleh. Wattajiru, seperti kata tadi, wattajiru,
Kalau kita terima wat tajirun tak ada salah apa, makna dia berniagalah kamu. Tapi ijma' ulama, tak ada siapa pun kata boleh buat nego dunia. Harus ngerti. Tak ada. Kalau bak kurban tak boleh buat nego. Sehingga nak beri upah kepada tukang sembelih tu, nak beri hak tu pun tak boleh. Kena ambil hak lain, kena kira hak lain. Sampai gitu sekali. Lepas tu hadis lah ke mana? Kata boleh berniaga. Mana berniaga dengan perniagaan akhirat. Perniagaan akhirat tu mana kita wis sedekah tu lah. Tu kita nego tu hakikatnya. Sebab kita dapat pahala. Kita dapat untung. Tu maksudnya. Kalau kita pakai wat tajiru. Kalau kita pakai wat tajiru, selesai. Tak ada perlu pusing-pusing banyak. Wat tajiru maknanya carilah pahala. Carilah pahala dengannya, yang ni dengan binatang kurban kamu tu. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kamu bui kau orang lah kata. Itu maksud cari pahala. Kalau kata berniaga, lepas tu ada ke pula akhirat dia berniaga? Ada dalam Quran berguna. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih, dan seterusnya ayat tu berniaga dah sebut. Orang sibuk berniaga nak untung kan? Tuhan pun suruh Nabi baca ayat. Hal adullukum, nakkah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Perniagaan dunia ni pula tentu lagi. Perniagaan lagu mana tu? Perniagaan akhirat lah. Kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan seterusnya berjuang di jalan Allah. Kok ni akhirat. Tapi Tuhan guna juga berniaga kata dalam Quran. Maknanya boleh. Tidak salah kalau guna gitu. Jadi tak salah tak. Bagi orang yang kata takut jadi keliru boleh nego dunia pula, dia kata silap. Hak sebenarnya wak tajiru. Kalau wak tajiru selesai. Cari pahala. Cari pahala ni bukan dengan berniaga. Dengan berniaga tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala jujur, pahala kita hak tu suku lah, hak tu dari segi nego tu sendiri tidak mendatangkan pahala berniaga dunia ni. Kalau dengan niat yang baik, dengan jujur, dengan apa, dengan maksud, itu lain lah hak tu. Alah, ketahuilah, ni hari-hari ni hari-hari makan, minum, hari zikir, ingat kepada Allah. Jadi nak suruh makan, dan hari makan kita makan. Sebab itulah ulama mengatakan tak boleh puasa pada hari tu. Hari raya tu haram puasa. Kalau hari raya betul-betul hari raya tu, ijma' ulama kata haram, tak boleh. Hari tasyrik tu ada khilaf lagi. Tapi hak semuanya tak sah lah juga hari tu. Tak sah juga. Lepas pada tu babun fil rifqi bil dhabihah. Sekat tu lah dulu tak ada. Kalau bicara panjang ni lagu tu sekat tu.